Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Surat 13. Atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Usul ni jamak dari aslin. Usul ni maknanya umbi agama. Semayang, puasa dipanggil furu'uddin, cabang ataupun dahan agama. Bermula permulaan dan umbi atau asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus, yang dinama akan tuntutan yang putus dengan fardu ain, ialah khabar dia mengenai ia tiap-tiap mukallaf akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Masuklah kepada perbahasan ilmu yang akan diceritakan dalam kitab. Ini dalam kitab mana ni? Misbahul Munir. Boleh ingat, boleh tak ingat nama kitab ni. Jadi kitab Misbahul Munir nak menceritakan berkaitan dengan ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Jadinya nak masuk dah berkaitan dengan huraian dalam kitab ini Misbahul Munir. Cuma comelnya kitab ni sebelum masuk kepada tajuk perbahasan kitab ni yang sebenar-benarnya, huraian yang pertama dulu berkaitan dengan agama. Yang mana agama melengkapi Islam, iman dan ihsan. Yang mana perbahasan dalam kitab ni nak cerita berkaitan usuluddin adalah berkaitan dengan iman. Tetapi dalam agama bukan usuluddin sahaja, bukan iman sahaja. Ini berkaitan dengan pegangan dalam agama, melengkapi juga syariat zahir, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sembahyang, puasa. Melengkapi juga syariat batin, sifat-sifat yang baik, larangan daripada sifat-sifat yang mazmumah. Ini pun adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ketiga-tiga bahagian agama ni boleh dinamakan orang yang beragama. Tapi dalam tiga-tiga ni, hak umbi agama adalah berkaitan dengan iman, berkaitan dengan pegangan. Jadi dalam kitab ni cerita bab umbi agama. Tapi umbi agama yang dalam kitab ni, untuk kuat umbi agama ni, untuk kuat tapak agama ni, tadilah kena pergi kepada syariat zahir dan pergi kepada syariat batin. Kalulah umbi agama ada, usuluddin, mana usuluddin pegangan yang pegangan ahli sunnah wal jamaah, sekalipun kalau tidak disertakan dengan berserta dengan furu' uddin, cabang-cabang agama, maka usuluddin tapak agama kita tidak kuat. Apabila tidak kuat tapak agama, dibimbangnya akhirnya akan bocor, akan bokeh.
bocor bokeh usuluddin, kekal neraka selama-lamanya. Maknanya nak agama kena merangkumi Islam, iman dan ihsan. Dalam kitab ni nak cerita sebagai dak agama iaitu iman. Tapi iman ni bukan sebagai setakat sebagai, tetapi iman adalah umbi agama, tapok agama, tunjang agama. Itu berkaitan dengan iman yang akan dicerita dalam kitab kita ni. Bermula permulaan dan umbi. Permulaan dan umbi. Umbi ni usul lah, tunjang atau asas. Asas ni asalnya bahasa Arab, tapi jadi bahasa Melayu juga asas ni. Bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf. Segala yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf ni banyaklah. Tadilah pegangan syariat zahir, syariat batin, itu adalah segala perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak-banyak perkara yang dituntut ni, apakah di permulaan dia? Apakah umbi dia? Apakah asas dia? Asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf. Tutup ni tutup sebagai tutup yang putus. Sebab tutup ni hak dulu dah dalam hukum syarak ada dua. Ada tutup yang putus, wajib. Ada tutup yang tidak putus. Tutup yang kendor, tutup yang longgar, itu sunat. Ini tutup yang putus. Balik mula kepada huraian yang kedua tu, berkaitan dengan hukum syarak. Jadi huraian kedua, hukum syarak, hukum adat, hukum akal tu lagi nak guna sini ni. Nak guna dalam berkaitan dengan ilmu usuluddin. Yang dinamakan dia akan tutup yang putus tu dengan fardu ain. Sebab apa fardu ain? Sebab dituntut atas tiap mukallaf. Kalau tuntutan atas tiap mukallaf, kita maklumlah fardu ain. Sebab fardu kifayah tidak dituntut atas tiap-tiap. Tuntut atas tiap mukallaf adalah fardu ain. Jadi hak permulaan umbi asas segala perkara yang ditutup sebagai tutup yang putus ni ialah tu khabar dia, mengenai ia tiap-tiap mukallaf akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini permulaan dia, umbi dia, mengenai Allah dan Rasulnya. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mengenai Rasul ni, mengenai Allah dan Rasul. Mengenai Rasul ni sebab kita nak kenal Allah, yang bawanya adalah Rasul. Lepas tu kena kenal Rasul. Sebab nak mengenal Allah, yang bawanya berkaitan dengan cerita sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tukang bawa adalah Rasul. Nak siapa kita berkenal Allah? Rasul yang bawa. Kena kenal jugalah tukang bawa. Kena kenal juga Rasul. Sebab tadi awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Tak ada cerita pun mengenal Rasul, mengenal Allah. Itu awal agama. Siapa saya tambah dan Rasul. Sebab tu dalam kitab Faridatul Faraid, dia mengenal Allah tu mula-mulanya, dan mengenal pula yang bawa kita kepada mengenal Allah. Apa? Berkaitan dengan Rasul. Disusun gitu. Jadi mengenal Allah waktu mula-mulanya. Kemudian mengenal yang bawa kita kepada mengenal Allah, iaitu Rasul. Ini adalah permulaan dalam segala perkara yang ditutup dalam agama atas tiap-tiap mukallaf yang berakal serta baligh. Berakal serta baligh. Adapun kita kata budak-budak yang belum baligh, dia tidak mukallaf lagi. Ya, budak-budak yang belum baligh tidak mukallaf. Dia tidak ada kewajipan. Tetapi mak ayah dia yang berkewajipan. Jadi berkewajipan pada mak ayah
bawa agama kepada anak, ajak agama kepada anak ni, yang pertama-tamanya sini juga mengenal Allah dan Rasul. Sini cerita orang hak balik dah mukallaf, balik serta berakal. Budak belum balik, belum balik lagi, maka dia tidak mukallaf lagi. Tapi mak ayah berkewajipan bagi didikan agama yang sempurna kepada anak sebelum daripada dia mukallaf, sebelum daripada dia balik. Maka segala tuntutan agama yang kita kena ajar anak kita ni, hak mana hak mula-mula sekali? Hak mana hak umbi dia? Hak mana tunjang dia? Mengenal Allah dan Rasul. Hak semayang tu kita ajarlah daripada muda tahun, ya juga. Tapi jangan ajar semayang saja, pegangan tak cerita. Kena ajarlah bab pegangan. Sebab kadang-kadang kita setakat suruh semayang je, suruh ngaji Quran, biar habis awal-awal. Kaki dah besar payah nak ngaji, sibuk nak ngaji ilmu dunia, biar kata awal-awal semayang, latih supaya semayang tu jadi mudah. Saya pun nak tahu kenal Tuhan, kenal Rasul. Kadang-kadang semayang pun suruh semayang je, seajar-ajar pun syarat rukun ni. Jadi kalau kita balik pun berat kita mak ayah. Mak ayah tanggungjawab dia berat. Sebab kalulah atas kerajaan tu dididikan yang sempurna di sekolah-sekolah, selepas kita senang kita. Tapi kita maklum lah, tu cerita sok modah, kita maklum senang agak lah. Dia dah sempurna sebab dasar dia, dasar bukan dasar agama. Kita tahu dah sempurna, dah kita sempurnakan dah sempurna tu. Sebab sebenarnya kewajipan kepada kita, bukan kewajipan kepada ustaz sekolah, Jepang pada mak ayah. Cuma kita minta tolong dia yang tolong ajar. Dah sempurna, kewajipan kita sebenarnya. Jangan pula kata ustaz sekolah dah ajar sempurna, ustaz sekolah gila tuan tanya di akhirat. Gitu. Kita mak ayah lepas kita nak letak tala ustaz sekolah. Dah kita lah. Jadi permulaannya ajar kena Allah dan kena Rasul. Itu permulaan agama. Kalau kita balik dah kita ni, kemudian kita sedarlah, lepas kita besar sikit, terbuka hati kita nak ngaji agama lah kita ni, maka kita ni didikan agama kurang. Inilah ilmu yang permulaan yang kita kena belajar. Ini permulaan dia. Ini ilmu permulaan yang kita kena belajar. Tapi bukan kata belajar ni saja, belajar belakalah untuk melengkapkan Islam, iman dan ihsan. Tapi tiga-tiga tauhid, fiqh, tasawuf tu permulaan dia di sini. Tapi bukan makna lagi dah habis ni tak mau ngaji fiqh. Dia kena ngajilah. Sebab kita terlewat dah. Sebab kita sepatutnya baligh je, mukallaf je, selesai dah ilmu tiga-tiga tadi. Dah kita ni terlewat, kena ngaji tiga-tiga sekentak lah. Tapi hak permulaannya adalah ilmu usuluddin, ilmu mengenal Allah dan mengenal Rasul. Dan dikehendaki dengan mengenal itu, mengenal Allah dan Rasul ni, apa maksud dia? Mengetahui serta mengaku putus di dalam hati. Mengetahui serta mengaku putus. Dia mengetahui ni dalam bab tauhid, mengetahui dengan yakin lah. Sebab mengetahui ni kalau kita pergi kepada bab fiqh, dia bukan yakin, zon tak apa dah. Contoh dalam bab fiqh, syarat sah sembahyang mengetahui masuk waktu. Itu syarat sah sembahyang. Mengetahui di situ, yakin pun terbenar. Mana apa? Tengok bayang. Zon pun badan. Dia panggil mengetahui juga tu. Walaupun zon, mana zon? Tengok takwim, tengok jam. Tengok takwim, tengok jam. Tahap zon je, bukan tahap yakin. Yakin warna jam kadang-kadang betul, kadang-kadang je juga salah.
Jangan kadang-kadang betul dalam salah. Hak yakinnya tengok nun lah matahari. Kalau sekali zuhur asar tengok bayang atau orang yakin. Tapi dalam bab fiqh zah memada dah. Tapi kalau mengetahui dalam bab usuluddin ni, mengetahui dengan yakin. Apa panggil mengetahui? Mengetahui ni serta mengaku putus dalam hati. Mengaku putus dalam hati. Kalau bo tahu tidak mengaku putus dalam hati, hak tu tidak panggil mengenal lagi. Contohlah kita kata orang munafik. Orang munafik mengetahui berkaitan dengan Rasul. Dia kenal Rasul, hidup bersama dengan Rasul, tahu berkaitan dengan sifat-sifat ketinggian pada Rasul. Dia tahu, lebih dari kita dia tahu dia sebab dia hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tak mengaku putus di hati dia. Dia tak mengaku putus di hati dia. Itu tak panggil mengenal Allah dan mengenal Rasul. Walaupun tahu sekalipun. Sebab dia sini mengetahui serta mengaku putus di hati. Dengan dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Mana kena mengetahui aku putus berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya mengenal Allah. Mengetahui dan mengaku putus di hati berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Itu panggil mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengenal Allah tu mengenal hakikat zat Allah, bukan. Mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui sifat-sifat ketuhanan. Selepas daripada kita ada syahadah, jadi orang Islam dah kitanya, mengaku secara zahir asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Penyaksian secara zahir. Jangan setakat zahir, masuk sampai ke iman. Iman ni kita mesti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita mengaku Allah tu Tuhan kita. Kenal mana? Kenal mengaji hukum sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipanggil mengenal Allah, mengetahui serta mengaku putus di hati. Dia setengah-setengah kitab dia takrifnya, mengenal mengetahui ini al-jazmu al-mutabih lil waqi' bidalil. Sang kita mana jazam ni mengaku putus di hati. Itu maknanya mengenal dan mengetahui. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan tauhid. Ini dia panggil tauhid. Sebab mengenal mengetahui itu samalah. Sebab dia kena dengan mengenal itu mengetahui. Mengetahui itu mengenal. Tapi mengetahui mana? Mengetahui yang putus. Jadi mana sebut kata kenal Tuhan, mengetahui hukum sifat Tuhan ni, kita mengetahui serta putus di hati kita. Setakat tu je lah. Itu dia panggil tauhid. Itu dia panggil pegangan. Putus di hati, tapi tak jelera mana, tak timbul mana di hati, tak ingat mana di hati. Itu bukan berkaitan dengan ilmu tauhid. Anda faham sini? Ni hanya mustahak mula-mula ni. Tauhid ni kita mengaji sifat Tuhan, kita mengaku putus di hati kita dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putus di hati kita, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kuasa, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkehendak. Contohnya, kita pegang putus di hati kita Allah yang menjadikan segala-galanya. Contoh, cukuplah. Tapi sabar masanya, nah, hati kita nampak ke makhluk semacam, ingat ke makhluk semacam, ingat ke pisahlah. Kalau buat kerja pisah agak, kata mengaku putus Allah yang bekas, Allah yang memutuskan. Dia dalam 4 tahun setakat tu sahaja. Mengaku putus kejap di hati kita, dipegang kitanya sekalian perbuatan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia panggil kenal Tuhan. Tak kenal warna, tak timbul di hati, tak ingat, tu bab lain. Jangan capur.
Ke sini dia kata kenal ni mengetahui serta mengaku putus serta syuhud di hati, gitu. Ada tambah sini serta syuhud di hati. Biasa dengar ada istilah syuhud? Biasa? Biasa dengar? Oh, tak barang kat sini. Syuhud saja kat sini ni. Tak je dengar. Oh, tu je dengar pula. Ialah bahasa Arab. Kita mengaji agama ni bahasa Arab lah ke? Dan kita mengaji hukum gapa pun tauhid, banyak bahasa Arab. Kita mengaji bab fiqh pun banyak bahasa Arab. Hukum syarat bukan bahasa Arab. Bahasa Arab juga. Takbir, rokok, sujud bukan bahasa Arab. Bahasa Arab tu. Ikhlas, tawakal, sabar, riya, ujub, takabur, bahasa Melayu. Bahasa Arab lah ke tu. Jadi syuhud ni bahasa ilmu. Tapi tak biasa dengar, tak faham lah. Mana syuhud ni makna timbul di basirah. Timbul di basirah. Tak ada sini ditambah. Mana hak timbul di basirah ni bab syuhud, bukan bab tauhid. Dah kitab tu cerita disebut tauhid. Tidak ada tauhid. Disebut situ. Bukan tauhid ni, bukan tauhid usuluddin hak permulaan agama. Bukan tauhid usuluddin permulaan agama. Disebut juga makrifat. Ini mengenal. Kalau saya kata makrifat, disebut juga makrifat disebut dalam tu. Dan kita hakikat contohnya disebut makrifat. Bukan makrifat ni, bukan mengenal serta mengaku putus di hati, bukan. Itu sebut kata tauhid, tauhid khassah di peringkat aulia. Sebut kata makrifah, makrifah khassah, makrifah nurani dia panggil. Itu peringkat aulia. Jangan ada campur dengan syariat ni. Ini syariat. Kalau campur situ jadi kacau-making lah. Guna-gana. Dalil dia akan sebut bawah tu. Sebab dalil ni, dalil tu sendiri ada kata wajib usul, ada kata wajib far'u. Dalil tu wajib. Atau pendapat kata dalil ni wajib usul, tak ada dalil, tapi lagi lah. Itu pendapat tak Atau pendapat mengatakan dalil ni wajib far'u dalam bahagian usuluddin. Maka tak ada dalil, dosa lah, dosa besar. Jadi mana tak ada dalil, bukan bererti tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah ni maknanya dia pegangan dia putus di hati dia. Itu dia. Pegangan yang putus di hati. Serta dengan dalil, itu taulah pegangan ni makrifah tauhid yang khalis, yang tidak dosa. Kalau tak ada dalil, dia masih lagi dihukum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berdosa. Dia akan cerita di bawah. Sebab tu kadang-kadang susunan ni, dia kadang-kadang dia kalau kitab-kitab yang kemudian disusun lebih mudah kita faham. Kitab dulu pun mudah faham juga. Sebab dia bawah tu akan cerita. Mula dia kata pegangan ni kejak serta dalil. Bawa panggil orang yang mengenal Tuhan. Kejak serta dalil. Tapi di bawah tu kalau tidak ada dalil, masih lagi hukum sah iman. Sebab pegangan dia kejak, sah lah imannya. Maknanya tanpa ada dalil masih lagi dipanggil mengenal Allah, tapi berdosa. Faham tak tak ni tu? Berkaitan dengan makrifah hak asas kita. Hak tuntutan yang putus yang dinama akan dia dengan fardu ain. Hak siapa makrifah tinggi-tinggi tu, hak tu bukan fardu ain. Nak mengaji tu kena cermat molek. Salah bawa jadi rosak. Baik. Bab usuluddin permulaan agama ni pun kena cermat juga. Bahkan berkaitan ilmu usuluddin ni disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, haram kita belajar ilmu tauhid kepada guru yang tidak berguru dan guru yang tidak mahir. Haram awal-awal lagi. Dari tak berguru pun dia cerdik, dia telaah, dia baca-baca, dia telaah. Betul jugalah. Masalahnya betul salah ni kita orang baru nak belajar tahu betul salah. Bakal ya je lah. Lepas tu haram awal-awal lagi. Itu berkaitan dengan
usuluddin, hak kewajipan fardu ain kepada kita. Kemudian hak tinggi ni pula kena cermat juga, sebab dia halus di situ. Hak ni kok mana kena cari. Hak tinggi tu, hak makrifah, peringkat-peringkat tinggi tu, tak jumpa guru, tak payah ngaji, bukan fardu ain kau. Tapi ada orang ngajar, ngajar kita ikat duk pondok juga. Nombor dia tanya, dah belajar kita ikan ni apa hukum ustaz? Fardu ain. Fardu ain dibubuk. Layak baca kita mana orang yang seumpama tu. Duk pondok juga, dia kata fardu ain tak setara. Kejut nak orang fardu ain. Kena beralulah. Sebab itu dipanggil makrifah khasah peringkat aulia. Dia dengan zauqi, dengan syuhud, dengan wujdan. Ini berkaitan dengan basirah. Pegangan kita tadi, pegang putus di hati dah. Pegang Tuhan ada, Tuhan mengetahui, Tuhan mendengar, Tuhan menjadikan segala-galanya. Tapi di basirah kita tak timbul. Sebab tu kadang-kadang hak luar comel, hak dalam uduk. Luar comel nampak lebar, warak je nampak luarnya. Tapi dalam riak pun kita, ujuk pun kita, takabur pun kita. Tak kata pegang, Tuhan mengetahui segala-galanya. Tuhan mengetahui segala-gala termasuk zahir dan batin. Tak kalau Tuhan tahu apa zahir je buat comelnya, batin dia buat comel. Pegang putus, kedak Tuhan mengetahui, pegang putus. Berapa jadi gitu? Dia tak mesak lah tu. Dah tak kenal Tuhan? Kenal Tuhan. Tapi tak sempurna agama sebab tidak ada ihsan. Tak sempurna agama. Bukan berarti dia tidak ada akidah. Kita pegang kejap di akidah kita. Semua perkara ni adalah susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena terimalah apa-apa perkara yang disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun perkara tu memang kita minta berlindung sama. Musibah contohnya, Allah Ta'ala susun kena atas kita. Dan susunan ni datang daripada Allah. Kita kena reda lah, kena sabar. Reda mana kena terima. Tapi siapa masa tak reda, sebab masa tak sabar. Tak ada ni ke? Tak ada kata mengaku ni putus di hati. Ada. Dah tidak reda bukan berarti dia tidak beriman dengan perbuatan Allah, susunan Allah. Beriman, dia pegang kejap di hati dia putus. Segala-galanya susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-gala perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah pegang putus, berapa tak reda, berapa tak sabar. Misalnya hal tu dah lamang dia, tidak mesak sampai ke dalam. Sebab tadilah nak kuat hak pegangan yang putus ni, nak kuat dia mari daripada syariat zahir dan syariat batin, taikah tasawuf yang sempurna. Bukan dengan semata-mata kita belajar ilmu tauhid, bukan. Belajar ilmu tauhid untuk ada pegangan, untuk sah pegangan kita. Ada umbi agama, ada tunjang, ada tapak agama. Di umbi tapak tak banyak mana. Hak banyaknya itulah hak cabang-cabang agama, hak tu banyak. Bukan mana orang tidak reda jadi kufur dengan Allah, bukan. Ada timbul kata tak reda dengan qadar dan qada Allah, kufur Allah. Reda ni pegangan ke? Reda ni syariat, reda ni tauhid usuluddin. Kan reda ni sifat mahmudah yang termasuk dalam ilmu tasawuf. Tak ada reda sifat mahmudah jadi batal, kufur, batal iman. Tapi tunjukkan bahawa orang ni iman lemah. Tu bab lain. Betul lah iman ni lemah tu. Tapi yang kata pula tidak reda dengan qada-qada Allah, mana orang ni kufur, batal iman. Ni orang tak faham berkaitan pembahagian dalam agama. Kan kadang-kadang kan hak jenis hak keras kepala tu dia tak reda pasal dah. Hak jenis keras kepala. Contohlah kita cerita,
anak dia pergi nikah dengan bukan pilihan dia. Pak sudah dia tak mengaku. Pak sudah dia tak mau terima. Ada mak ayah macam tu. Dah anak dia tu temu jodoh tu bukan susunan Allah. Susunan Allah. Kena redha, kena terima lah. Lepas tu tak terima, tak redha tu kafir mak ayah. Ada. Yang anak tu kelaka tak apa dia kelaka. Dia anak ni besar dah mukallaf, dia balik dah. Dia boleh buat tusang sendiri, tak semesti dia turut. Cuma kita kena jagalah adab kita pula. Jangan berlawang lah. Janganlah berlawang. Adalah kat dah ni. Ni lawan nak cacang dia haka lah orang panggil. Tak ada haka apa lagi. Jadi kita sebenarnya antara paling payahnya adalah untuk kuat adalah pegangan comel. Kadang-kadang semayang bang pun cukup. Bukan tuan-tuan larang besar-besar kita tak buat. Mana hati tu kiranya jaga dah juga. Mari riak wujud takabur kita buang. Kita mengaji kan, kita buat amal bukan kerana nak dunia, nak pujian dunia. Kita beramal bukan nak pujian dunia. Kita beramal untuk bekal. Untuk bekal ni mari sifat-sifat yang boleh membatalkan, yang menyebabkan tak jadi bekal, memang kita akan tolong. Tapi sebab apa dalam masih lagi tak kuat, tu kena biasa molek lah. Kita kena sentiasa muhasabah lah. Nak muhasabah ni kena belajar kau banyak lah. Kena muhasabah pun ni. Muhasabah menung seorang gitu. Nak muhasabah kena belajar lah. Kena kemah ilmu. Bila kita kemah ilmu boleh muhasabah diri kita. Semayang kita macam mana zahir batin dia, puasa kita macam mana zahir batin dia, baca Quran kita macam mana, baru dia boleh muhasabah. Tapi kena cukup ilmu agama, tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi kita kena faham mulai sini. Makna mengenal ni, mengetahui serta mengaku putus di dalam hati, dalam pegangan masing-masing. Tentu sungguh dengan segala perkara yang wajib bagi Allah. Makna mengaku putus dalam hati. Setakat tu sahaja dipanggil mengenal Allah yang menjadi awaluddin, fardu ain. Dan tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia akan ceritalah di bawah tu berkaitan dengan sifat wajib, sifat mustahil. Jadi didatangkan juga perkara yang mustahil ni adalah untuk memastikan bahawa putus di hati kita dengan sifat yang wajib ni, mana betul-betul putus. Kalau kita pegang betul-betul putus di hati kita Allah ada, pastilah dalaman kita ni ada juga tak sama sekali Allah Ta'ala tu tak ada. Barulah orang panggil putus, mengaku putus di hati. Sebab tu dia datang juga mustahil nak biar jelas molek. Kau pegangan kita tu ada ni pegangan yang putus. Sebab takut kita kata pegang putus, kita kata lah, tapi dalam pegangan kitanya tak ada Tuhan ni. Tak ada Tuhan ni. Mungkin juga lama kali tak tengok. Itu maknanya bukan dipanggil mengaku putus dalam hati Tuhan dia. Sebab tu datang buat mustahil ni. Mana tentu dak Tuhan tak ada, biar ada dalam ni. Mana tentu dak Tuhan tak ada, mana kita pegang Tuhan ada tu putus sungguh lah. Jadi nak datang mustahil ni untuk memastikan bahawa pegangan kita tu betul-betul putus. Didatangkan mustahil ni bukan saja-saja ni. Sebab kadang-kadang tak faham kaedah ni, mustahil dia sebut. Benda mustahil kok, sebut kita nak pegang sudah lah. Padahal kalau kita pegang sungguh Tuhan satu, memang dalaman kita tak mungkin Tuhan dua. Tidak gitu. Tapi didatangkan juga tak Tuhan dua tu sebab apa? Nak memastikan kita pegang Tuhan satu tu betul-betul tutup. Jazam dia panggil, kejap sungguh. Aduh, nak kata dalam Quran tak ada mustahil-mustahil dalam Quran. Apa tak ada dalam Quran ayat ni menceritakan perkara mustahil. Contoh ayatnya, la yadkhulul jannata
hatta yadjal jamalu fi samil khiyat. Gitu. Tidak akan dapat masuk syurga orang kafir ni sehinggalah masuk yadjal jamalu fi samil khiyat, unta dalam lubang jarum yang halus. Unta masuk lubang jarum yang halus ni mungkin ke tak? Harus ke mustahil? Tak mungkin sama sekali. Maka tak mungkin sama sekali orang kafir nak masuk syurga. Tu makna dia. Mana dalam cerita-cerita benda yang mustahil lah tu. Atas puasa lah. Atas puasa. Jangan kecil uta tu. Kecil uta besar lubang jarum. Tu perkara haru. Bukan mustahil. Atas puasa. Puasanya uta besar tu, lubang jarum halus tu. Tu mustahil. Dah Allah boleh buat ke tak? Allah boleh buat ke tak? Siapa benda ni? Sebab kudrat dia akan ceritalah. Kudrat Allah takluk kepada mungkinan. Hak wajib mustahil bukan hijau kudrat. Kudrat boleh buat ke tak? Jawab boleh buat pun tak boleh. Sebab apa? Bukan hijau dia. Hak mustahil, hak wajib, bukan hijau kudrat. Kudrat hanya bertakluk kepada mungkinan. Bukan yang terima ada, terima tak ada. Mana tahu puasa Tuhan lemah juga. Bukan Tuhan lemah. Bukan hijau kudrat kepada perkara yang mustahil. Atas puasa. Tapi Allah Ta'ala boleh atas rupa perkara yang harus. Mana harus? Besar lubang jarum ke, kecil unta ke, itu perkara yang harus. Apa yang harus? Itulah takluk tu mentagam hijau sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanya kita, kita kata orang tanya hak mustahil. Anak mustahil, anak bagi Allah. Isteri bagi Allah mustahil. Allah mati mustahil. Orang tanya balik, Allah Ta'ala boleh tak nak menjadikan anak bagi dia? Allah Ta'ala boleh tak nak menjadikan isteri bagi dia? Dah kuasa Allah Ta'ala boleh tak mematikan dia? Itu bukan persoalan tu. Tak nak jawapan tu. Sebab apa? Bukan hijau kudrat kepada perkara yang mustahil. Bukan jawapan dia, boleh tuan nak buat anak, tuan nak buat, tak kena. Boleh tuan nak bini bagi dia, tapi tuan nak buat. Sebab apa? Sebab boleh tak boleh ni pergi kepada tugas dia. Kalau memang kerja dia, tiba-tiba tak boleh buat, apa kata lemah. Ini bukan hijau kudrat kepada perkara yang mustahil. Dalam kita asal Islam ada kalau dia Islam iman dan ihsan. Berkatakan saya ada seje Islam, iman dan ihsan tak ada pada saya dan saya tak mati. Jadi satu saya pakai. Keadaan saya macam mana? Ada Islam saja, munafik lah. Munafik ada Islam saja. Munafik bukan ada Islam saja, ihsan pun ada. Macam munafik pada masa Nabi SAW, semayang, puasa, iman tak ada. Iman tak ada, kekal neraka selama-lamanya. Ya. Tak ada iman, kekal neraka selama-lamanya. Dan tentu tidak segala perkara mustahil atas Allah Ta'ala. Dan segala yang harus bagi Allah Ta'ala. Kena koma situ. Segala yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya harus mana ni? Buat ataupun tidak buat akan makhluk, akan mungkinan. Itu perkara yang harus. Kaya harus ni harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak mengada ataupun nak meniada. Serta dalilnya. Itu serta dalilnya.
Dalil kita sebut dalil sekurang-kurangnya dalil ijmali, dalil secara ringkas, dalil secara sepitah lalu, supaya lepas kita daripada muqallid, orang yang taklid turut orang dalam bab pegangan dengan tidak ada dalil sendiri. Sebab taklid dalam bab usuluddin ni hukumnya adalah haram. Ini pendapat yang utama, dosa besar pasti orang ni. Pegangan dia sah. Sebab apa? Sebab dia pegang utuh di hati Tuhan ada contohnya. Dia berdosa sebab apa? Sebab dia ni boleh belajar, bukan tak ada akalan, boleh belajar. Nabi ada dalil sikit je supaya tidak gantung kepada orang dalam bab pegangan. Gantung pada bab pegangan. Ini dalam bab usuluddin lah. Dalam bab furu'uddin, dalam fiqh contohnya, bagi kita tak sapa tangga mustahil, mutlak mustahil, mutlak mustakil ke, kita wajib taklid kepada orang-orang yang alim, wajib taklid kepada imam-imam mazhab. Sebab apa? Sebab kita ni bukan sampai tahap mustahil yang boleh ambil hukum direct daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam bab fiqh. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu jika kamu tak tahu. Tanya pakai tu sudahlah. Dalam bab ni, dalam bab furu'uddin, dalam bab zahir, dalam bab fiqh contohnya. Kalau kata wajib, wajiblah kitanya. Kalau kata batal, batallah kitanya. Mana dalil? Dalil tak tahulah. Ada ulama kata wajib hukum, kita kata wajib hukum etik lah. Ada ulama kata batal tak boleh buat gitu, batal semayang persen tu, batal wuduk tu, kita pun pakai batal lah. Mana dalil? Tak ada dalil dia pakai turun. Ini dalam bab furu'uddin, dalam bab furu'. Tapi dalam bab usuluddin, kita kena ada dalil kita sendiri, biar lepas kita daripada taklid turun orang. Sebab apa? Orang yang tidak ada dalil, orang ni orang yang duduk kadang dosa besar. Ni dosa besar dalam bab pegangan. Dosa besar ni catat. Bila catat dosa besar ni, setiap saat selagi tak mengaji, siapa akan ada dalil sendiri. Zahirnya, zahir mayam bab comel lebab barang. Lepas tu dia mikir apa lah mayam bab tak sera. Nak sera warna dosa setiap saat malaikat bercatat kerana kita tak ada dalil sendiri. Buat dalil je sikit je, tak mahu tumpang atas orang je. Berapa pegang tu ada, orang ngajar ada lah kitanya. Tak mahu gitu je. Berapa pegang tu ada, dan ni kita ni mari mana kalau tuan tak ada, begitu je. Patu badan dah. Bukan siapa ke dalil panjang lebar yang boleh mematikan syubhat, yang boleh membunuh orang lain, bukan tu fardu kifayah. Setakat untuk lepas kita tidak taklid pada orang dalam bab usuluddin. Sebab apa? Sebab yang paling kita takut adalah fitnah dekat nak mati. Fitnah dekat nak mati, dia akan cokeh ni, cokeh usuluddin. Dia tak cari buat syariat masa tu. Masa nak mati, syaitan mari, suruh mari riak. Tak ada. Ada riak-riak dah, dia tak nak kacau dah itunya. Syaitan mari, payah tinggal semayang. Tak ada dalam situnya. Mana ni? Dia nak cakap ni. Nak cakap usuluddin. Tapi bokeh ni kekal ke selama-lamanya. Ini takut. Nak selamat ni lah, kena ada ilmu syariat zahir batin. Sebab apa? Syariat zahir batin ni lah yang menguatkan usuluddin ni. Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, selamat iman kita pada masa khatimah, pada masa nak mati. Jadi kalaulah dalam bab pegang kita turut orang dekat nak mati, kaki syaitan mari rupa orang tu. Orang tu bukan orang tu, bukan guru tu, main rupa salah ajar itu. Tuan tak ada dia kata ke dia, oh dah ustaz kata tak ada dia. Masalah dianya, masalah dia gantung tu, dia dosa sentiasa berdosa. Mana iman ni takkan kuat. Dia sentiasa berdosa kerana tidak ada dalil. Maka sentiasa berdosa kesalahan dalam bab pegangan. Maka
Kekuatan dalam dia tak ada. Konipi. Mana ketika tu syaitan mai kata gitu pula. Dia aliyahzubillah. Sebab tu dalam bab kekuatan dalaman ni cukup mustahil. Bukan setakat untuk sah agama, untuk ada umbi agama. Hak ni memanglah tak dapat tidak dah ni nya. Sebab kita nak kuat agama, nak tebal iman, nak kuat iman. Kalau hak ni tak ada, nak kuat, nak tebal mana pula kena ada ni dulu. Tapi bukan berarti setakat ni. Bukan berarti setakat ada pegangan. Sebab tu mengikut mengikut pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, al-maut husnul khatimah, baik kesudahan adalah al-maut alal iman. Mati dalam keadaan iman tu selamat. Kita panggil husnul khatimah, baik kesudahan. Dan kita minta semua tu, Allah makhtim alaina bi husnul khatimah, baik kesudahan, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Apa dia jahat kesudahan? Jahat kesudahannya mati dalam keadaan iman bokeh, iman jadi punah. Dari zahir dari situ, kita zahirnya tayyib lah ke? Apa kamu kata atas ini mayat? Tayyib. Baik. Pada masa hidup tu agama kita lawan cokey tayyib juga. Bagi zahir lah. Tapi hakikatnya baik ataupun tidak adalah berkaitan dengan pegangan masing-masing. Maknanya kita mengaku putus berkaitan dengan sifat yang wajib bagi Allah, tak sama sekali sifat yang mustahil, dan segala sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengenal Allah. Demikian juga sebagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku putus di hati, tentu sungguh segala sifat yang wajib, tak sama sekali sifat mustahil, mengetahui serta mengaku putus dalam hati. Mengaku putus dalam hati. Bagi tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala yang wajib bagi Rasul, segala sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Ini orang panggil mengenal Rasul pula. Mengaku putus di hati, bukan setakat mengaku lidah sahaja. Mengaku lidah sahaja tak sampai ke hati, ini dipanggil orang munafik. Dan serta dalil-dalilnya dalil sifat yang wajib bagi Rasul, dan tentu tidak segala yang mustahil atas Rasul. Dia akan cerita belakang depan tu. Dan segala yang harus bagi Rasul serta dalil-dalilnya. Rasul ni manusia, bersifat dengan sifat manusia. Bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu, mengenal Allah Ta'ala, mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala, diri zat Allah Ta'ala. Kerana yang baru ni, kita ni, makhluk ni, tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Zat Allah Ta'ala yang qadim, kita yang baru ni, tak mungkin sama sekali kita nak mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Nak kenal Tuhan, mengaji sifat. Nak kenal sama kita, pergi jumpa tuan dia, tengok zat, tengok tubuh dia, kenal lah. Nak kenal Tuhan, ngaji hukum sifat dia. Dan keadaan mengenal Allah itu ialah permulaan dan umbi. Itulah dinamakan ilmu ini ilmu usuluddin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna masabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma nabis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.